الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib menyeru kepada sidang jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi semua tegahannya. Semoga dengan itu kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan nasihat, pesanan dan teguran adalah satu tuntutan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa agama itu nasihat. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama ini telah digalas sebaik mungkin oleh para muslim yang terdiri daripada kalangan anbiya dan mursalin. Mereka memberi komitmen yang tidak berbelah bagi dalam membantu umat berpaksikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menegaskan kepada kaumnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 62, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sallallahu alaihi. Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui yakni melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Manakala Nabi Hud pula menyatakan kepada kaum 'Ad dalam surah Al-A'raf ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sallallahu alaihi. Tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Petikan-petikan ayat tersebut menjelaskan hakikat bahawa nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling bergandingan, iaitu seruan melaksanakan kema'rufan serta suruhan meninggalkan kemungkaran. Generasi terbaik Islam yang terdiri dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum meletakkan kewajipan memberi nasihat sebagai tanggungjawab terpenting selepas solat dan juga zakat. Hadirin sekalian, dalam konteks Islam, nasihat adalah salah satu pendekatan dakwah yang ditegakkan untuk menjamin kualiti masyarakat yang sejahtera, bermula dari pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kaum kerabatnya, guru kepada anak didiknya, majikan kepada para pekerjanya, termasuklah khatib kepada para jemaahnya, di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksana demi memakmur dan mengangkat martabat manusia. Kegemilangan Islam di zaman Rasulullah SAW berlaku sehingga muncul suatu paradigma masyarakat bahawa suatu paradigma masyarakat baharu yang disebut khairul ummah, kerana kejayaan iman menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat. Dengan berkesan, generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur, tetapi juga pengikut ajaran yang sangat taat. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat Rasulullah SAW. Justru sebagai seorang Muslim yang mendambakan fasa kegemilangan Islam, menyelah kembali istilah meneladani sikap para sahabat Rasulullah SAW.
Apabila kita menerima sebarang saranan atau nasihat yang baik, respon sewajarnya ialah dihargai, dihayati, diambil berat dan disambut dengan jiwa yang terbuka. Pesanan Imam Al-Ghazali melalui kitabnya Ayyuhal Walad, An-Nasihatus Sahlun wal Mushkilu Qubuluha li'annaha fi madhahi muttabi'il hawa murrun. Nasihat itu mudah, yang sukar adalah menerimanya, kerana bagi yang mengikuti hawa nafsu maka nasihat terasa pahitnya. Sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca dari sikap sombong dan juga angkuh. Akibatnya, nasihat walaupun berdiri di atas asas kebenaran, ukhuwah dan mahabbah, ia tidak dapat dilihat dari sudut yang positif kerana munculnya anggapan bahawa budaya berpesan-pesan dan tegur-menegur itu hanya mahu menunjukkan kelemahan atau menjatuhkan air muka seseorang. Lebih malang lagi, jika kesombongan itu dihamburkan dengan kata-kata seperti ukur masing-masing, jangan sibuk hal orang lain, cermin diri dulu sebelum beri nasihat dan seumpamanya. Tabiat mencipta persepsi buruk terhadap orang yang memberi nasihat ini tidak layak kita contohi. Allah Subhanahu wa taala menepelak sikap mempertikai nasihat yang baik sebagai perbuatan yang keji, seperti mana diperingatkan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadal kalami ila Allah an yaqula ar-rajulu ar-rijal ittaqillah fa yaqul 'alaika bi nafsik." Sesungguhnya perkataan yang paling dibenci di sisi Allah ialah apabila seseorang menasihati saudaranya, bertakwalah kepada Allah, lalu perkataan itu dibalas, jagalah ketika sendiri. Riwayat Al-Baihaqi. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah teguran dan juga nasihat secara berhikmat. Moga komuniti masyarakat kita terus teguh dan istiqamah dalam landasan syariah. Apabila ambillah nilai pengajaran daripada nasihat yang disampaikan, sekalipun latar belakang pendidikan atau jawatannya lebih rendah daripada orang yang mendengarnya. Tiada istilah sempurna dalam diri manusia, kerana ketidaksempurnaan itu maka kita dijadikan oleh Allah agar sentiasa ingat mengingati. Tegurlah dengan niat yang ikhlas untuk memperbetulkan kesilapan atau sekurang-kurangnya mengelakkan kesilapan yang sama berulang kali. Usah kita hanya memilih individu tertentu sahaja untuk menasihati diri kita, kerana itulah seburuk-buruk alasan yang pernah disuarakan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia biasa yang lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turun memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkannya. Sesungguhnya nasihat menjadi amanah yang berat bagi para pendakwah, kerana ia bukan sekadar syiar agama yang wajib ditaati, bahkan yang paling utama ialah mengamalkan apa yang disampaikannya. Beruntunglah mereka yang sedia mendengar nasihat sebagai wahan pembangkit diri ke arah yang lebih baik. Boleh jadi satu teguran yang diterima itu bakal mengubah kehidupan kita di kemudian hari. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah ini, khotib menerusi dan jemaah sekalian untuk bersama-sama menghayati intisari khutbah yang telah disampaikan di yang pertama. Umat Islam hendaklah berlapang dada menerima teguran dan membuat kebaikan diri supaya mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya bersikap tertutup dan taksub akan menyebabkan seseorang itu berterusan dalam kekurangan dan juga kelemahan. Yang kedua, tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu dalam kalangan
Tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu galakan atau larangan adalah tugas mulia warisnya para Nabi dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, umat Islam perlu menghidupkan budaya tegur-menegur dan nasihat-menasihati dalam rangka membina masyarakat khairul ummah. Yang keempat, masyarakat Islam perlu menjadi pendengar yang baik serta bersikap terbuka menerima teguran dan juga nasihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.